Ya, balik pulau. Terima kasih Datuk Dr. Speaker kerana beri peluang kepada saya untuk membincangkan satu rang undang-undang yang pada pandangan saya teramat penting dikala keadaan ekonomi yang kita pun tak tahu, digambarkan bagus, digambarkan tak bagus. Tetapi secara faktanya undang-undang ini bukan satu undang-undang eksklusif, mesti saya katakan tadi, hanya untuk Kuala Lumpur, hanya untuk Selangor, di pekan-pekan, tetapi undang-undang secara perlembagaannya diluluskan di sini merentasi daripada Perlis sampailah ke Sabah, daripada pendalaman sampailah ke bandar-bandar. Kemampuan apabila berbicara aspek kewangan berbeza kekuatannya. Pak Menteri, ini mukadimah saya bahawa saya rasa itulah premis saya. Kerana yang diandaikan di sini bagi saya dua yang saya nampak. Satu, ya, satu sistem untuk memperbaiki apa dia ni, sistem pengangkutan. Masalah kemalangan, masalah jenayah, masalah kecuaian dan sebagainya. Tetapi apa yang ada di sini yang pasti ialah satu perkara yang saya rasa di luar kemampuan kerajaan, iaitu bebanan rakyat. Apa yang saya masukkan di situ, Mak Menteri, ialah pertama sekali, kalau di kampung-kampung, saya kita balik pulau ni taklah kampung sangat, saya bagi pihak orang balik pulau, dan saya rasa mereka akan bersetuju dengan saya bagi yang menyokong saya dengan rendah diri mengatakan, ini akta yang akan menyusahkan warga balik pulau keseluruhannya, terutama sekali yang rata-rata petani, nelayan, pekerja kilang, atau pekerja-pekerja di sektor kerajaan. Ya, Mak Menteri, saya rasa Mak Menteri mungkin sekiranya punya kekuatan politik, tolong kaji semula. Kalau perjanjian itu dengan syarikat belum ditandatangani, jangan tandatangani. Kalau perjanjian tersebut masih lagi di peringkat draft perbincangan, tolong ketatkan. Kerana yang diandaikan tadi pendidikan, siapa nak buat pendidikan negara ni 50 tahun? Pendidikan kerajaan kena buat. Tanggungjawab sosial. Syarikat-syarikat saya tengok kat Malaysia ni kurang. Atas nama CSR dan sebagainya, apa yang dia datang, dia bagi cek macam tu. Last sekali orang politik, orang kerajaan lah kena turun. Nak cerita pasal pendidikan, pengangkutan. Saya ingat saya kat Parlimen Balik Pulau tu, saya pun tak nampak kot kementerian turun mengajar apa itu undang-undang apa dia ni, akta pengangkutan. Yang pasti kena saja yang saya tengok dekat Mahkamah Magistrate Balik Pulau tu, ada yang datang, dah lah tak ada, kita panggil di Malaysia ini masalahnya access for justice. Itu satu lagi indikator pembangunan yang World Bank ke United Nations ke akan tentukan. Access for justice, dia datang ke mahkamah tidak diwakili. Kes-kes macam ni Biro Tangguh Aman tak buat. Alhamdulillah saya dalam banyak segi tak bersetuju, tapi apabila ada kerajaan Padang Rengas mencadangkan yayasan apa tu bantuan guaman, saya setuju, buat bagus. Tak pernah kes jenayah diberi bantuan. Dulu tak. Kita tidak memperkasakan rakyat dengan sistem sokongan sebegitu. Tetapi andaian kerangka bisnes modelnya seolah-olah kita berada di tahap sebegitu. Access for justice-nya gagal. Yang saya katakan di situ ialah, yang Mak Menteri, di lapangan saya tengok nasib baik kadang-kadang kita panggil jurubahasa mahkamah ni bantu mereka-mereka yang kena saman ni. Tolong cakap dekat hakim ketika itu lebih kurang macam inilah, kenapa kena saman, saya nak pergi sekolah, saya sakit, macam-macam lah faktor-faktor yang kita panggil mitigating factor. Mitigating factor di bawah kerangka undang-undang yang ada sekarang ni, yang telah membina sistem perundangan negara sehingga hampir 40 tahun lebih ni, ialah ada ruang kita panggil keihsanan dia berdasarkan yang saya tekankan tadi, menyanggah Batang Sadong tadi, ialah mesti berdasarkan facts, iaitu keterangan, bukti, dan yang lebih penting sekali ialah kemampuan. Hatta dalam benda lain, hatta dalam bentuk wang jamin pun ada di bawah kanun prosedur jenayah mengikut kemampuan. Kerana yang nak dicapai ada tujuannya. Di sini kalau yang nak dicapai ialah mengurangkan kemalangan. Ya, Mak Menteri, saya tak pasti. Tapi yang saya tahu jumlahnya, kalau Mak Menteri boleh keluarkan di Dewan Mulai ini, terutama di kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan bandar ini saya rasa Mak Menteri banyak lagi cabaran lain. Luar bandar. Saya cakap ni balik pulau. Tadi saya katakan tadi, faktanya ialah meningkat. Sebab macam-macam, jalan tak siap, tekanan ni, di halaman kerja sampai kerja kilang 12 jam, naik motor tengah malam.
Balik dah sampai 3-4 pagi. Accident. Ya. Sikit balik pulau. Terima kasih. Balik pulau. Terima kasih Datuk Speaker. Saya rasa kalau kita buat kajian tentang 222 kawasan parlimen dalam Malaysia ini, bukan sekadar balik pulau, tetapi dalam konteks kawasan-kawasan parlimen yang pendalaman, saya rasa majoriti. Kalau orang undang-undang ni hanya mengambil skop yang kecil, bermakna kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan yang orang yang berada, saya rasa ini amat tidak adil kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi saya rasa pindaan ini memang menzalimi masyarakat luar bandar yang miskin, melihat faktor keuntungan semata-mata. Jadi ini saya rasa saya tak tahu macam mana ahli Parlimen Barisan Nasional pasal salah boleh sokong saya ni. Ya, saya rasa ini apa yang sepatutnya ditolak oleh semua kita kalau kita sayangkan kepada rakyat. Tapi tak tahu kita akan terima kasih apa dia ni Kuala Kedah. Yang Mak Menteri, rakan-rakan dari Barisan Nasional, saya melihat hatta di kampung-kampung sekarang ni semua ada kenderaan. Ada yang ada lesen, ada tak ada lesen dan macam-macam. Tetapi yang kita lihat perkara-perkara ini bukan perkara yang kita panggil kemewahan. Dia ada perkara keperluan. Sehingga kan ada yang kita kata nelayan-nelayan naik motor tak pakai helmet. Saya boleh cakap kalau JPJ ke siapa pergi kampung saya. Tapi saya akan marahlah kalau nak tekan ni orang nak pergi ke ladang, orang nak pergi ke sawah padi, orang nak pergi nelayan. Yang itu yang nak saman sangat, saya marah. Kalau nak saman ni. Banyak lagi di Kuala Lumpur ni pelik number tak ikut peraturan. Ada setengah kat sini kawan-kawan saya yang lain mungkin dia tak marah, dia bayar valet parking saja pun lebih 300. Mungkin satu hari lebih 300. Valet parking itu volunteer pay. Bukan kita itu unsolicited money. Bukan sebab kena hukum. Itu kelebihan mereka. Tetapi tolong fikir mereka yang ada di kampung-kampung. Yang saya katakan sebegitu ya Mak Menteri, hujah saya ni sebab andaian-andaian bahawa ini perkara yang sekiranya diluluskan undang-undang ini kurang. Saya kata tidak. Saya andaikan hari ini untuk rakan-rakan yang ada sini, rakan media, rakan-rakan, masalah dia sama macam masalah dadah. Masalah kemalangan ni sama macam masalah dadah. Ada persoalan-persoalan sosiologinya, kriminologinya, lain. Ada masalah governance-nya. Saya katakan di sini, saya compare, saya bandingkan dengan masalah dadah ini pada ni Datuk Speaker. Di kawasan saya, masalah dadah sama juga. Pergi ambush atas sebab air ketum. Air ketum tak boleh nak dakwa, dia tekan pula orang kampung. Tak bayar kat saya, kena section 15.1. 15.1 pergi mahkamah, kena pula 2-3 ribu. Itu yang denda. Yang jamin lagi, sekarang jamin pun dah sampai 3-4 ribu. Saya berkata sebegitu kerana benda ini bukan semudah pindah undang-undang, selesai masalah seperti yang Menteri kata untuk mengurangkan masalah kemalangan. Yang Mak Menteri, ingin saya katakan yang sebenarnya yang kita perlu bincang di sini, ya cabaran untuk menyelesaikan masalah pengangkutan. Tetapi bagaimana pada masa yang sama ia tidak membebankan masyarakat. Saya katakan di sini Mak Menteri, ini cadangan-cadangan bagi mereka yang punya niat tak baik untuk mengambil keuntungan secara mudah. Saya tak naklah katakan siapa mereka ini, apa kepentingan mereka, saya tak berminat begitu. Sebab saya mengandaikan bisnes modelnya ialah kenapa mau mengambil keuntungan berdasarkan apa kita panggil enforcement model. Kita yang kerajaan pekan perlu gembelingkan perkasakan ialah melalui keusahawanan, bukan enforcement, bukan penguatkuasaan. Keuntungan negara ini mesti berdasarkan keusahawanan, entrepreneurship. Ini bukan entrepreneurship, ini enforcement. Dikala keadaan sistem ekonomi yang saya rasa tak menentu, kita tak tahu sebagainya. Tetapi yang pasti di sini setakat saya tengok Menteri, laporan media. Ini bukan pembentangan kerajaan sebelum membawa akta ini. Ini adalah laporan media mengatakan syarikat tertentu melibatkan individu tertentu, kerajaan akan untung sekian-sekian peratus. Ini perkara ini Mak Menteri tak langsung memberi satu kepastian bahawa kadar kemalangan akan rendah. Ya Mak Menteri, saya ingin itu mukadimah. Yang poin yang kedua ialah saya mengatakan Mak Menteri, pendekatan pembuktian yang dicadangkan melalui skim perundangan ini telah mengubah satu maksim perundangan yang kata tidak bersalah melainkan selepas dibuktikan. Seseorang itu tidak bersalah, innocent until proven guilty.
Ya Ahmad Menteri, kenapa perkara-perkara ini berada di dalam sistem perundangan? Dan kita adalah kawan-kawan Barisan Nasional, we are lawmaker. Kita jangan buat undang-undang yang mana besok kita dah tak boleh toleh ke belakang. Kerana hambatan ekonomi pasaran ini, esok kita akan kalah. Ini kita belum lagi ada pelobi-pelobi, saya tak tahu, mungkin ada yang dilobi oleh siapa-siapa sini. Kita tak tahu, kita boleh andaikan. Kerana di Malaysia ini perundangan lobi ini is unregulated business. Mungkin menteri-menteri dilobi, mungkin saya cakap, mungkin rakan-rakan MP dilobi. Kita tidak tahu. Mungkin saya dilobi oleh rakyat saya untuk menentang. Ya, saya dilobi oleh rakyat saya untuk menentang. Saya mendapat panggilan. Saya beritahu kawan-kawan, kalau fine ataupun denda minimum RM300 yang nak dikenakan, mampu tak mampu? Dia kata, YB, hang pun tahu, kami ni kerja kelang. Lah ni dah lah kelang pun ambil pakai kontrak. Masa semalam kita bahas, kontrak ni hire and fire. Tak ada security. Dapat gaji ada lagi 600-700 basic. Nak dapat lebih sikit, kerja sampai 12 jam. Ada setengah 12 jam ni Ahmad Menteri, kenduri kenara pun dah tak dapat pergi dah. Gotong royong semangat gotong royong kat kampung hilang dah. Undang-undang yang kita putuskan ini banyak bukti pada pandangan saya akan merubah cara hidup rakyat, terutama mereka di kampung-kampung yang kurang mampu. Beban pembuktian yang saya katakan di sini, pertama akan memberi lebih apa dipanggilkan kemudahan untuk mendakwa, bukan kemudahan untuk kita panggil mempertahankan mereka yang tidak salah, melainkan kepentingan sebaliknya. Ya Ahmad Menteri, poin yang kedua adalah apabila bersalah pun, hatta bersalah pun, bro, ada sistem undang-undang Malaysia di bawah CPC dan sebagainya, nak bound over ke, nak memberi amaran ke, dan perkara ini tidak boleh dibuat kerana dia kata di sini tidak kurang daripada RM300. Bayangkan seorang magistrat di kampung-kampung, dia tahu hari-hari dia duduk dalam kampung tu, dia kata dia orang ni bukan salah besar sangat. Mungkin atas sebab kita panggil dengan izin keadaan-keadaan tertentu dia bersalah. Ya Ahmad Menteri, beri ruang keihsanan kepada tuan magistrat, tuan hakim untuk memberi hukuman yang terbaik. Bukan sekarang ni hukuman ditentukan oleh syarikat. Ya Ahmad Menteri, hukuman bukan ditentukan oleh syarikat yang hanya nak memastikan berapa banyak mereka dapat kutip. Sebanyak mungkin daripada rakyat Malaysia. Poin yang ketiga Yang Ahmad Menteri yang saya ingin tegaskan di sini ialah mengenai isu pengangkutan awam. Kebetulan Ahmad Menteri maklum, saya mengambil perkataan bercerita. Ahmad Menteri, pagi saya keluar daripada Pantai Dalam. Pantai Dalam ni ialah 5 minit, kurang daripada 10 minit ke Parlimen dan mungkin di pusat pentadbiran ataupun pekan-pekan besar, terutama Bukit Bintang, terutama di Jalan Sultan Ismail Financial Hub. Ya Ahmad Menteri, pagi tunggu bas, tak ikut jadual. Ada rapid, ada, tak ikut jadual. Ya Ahmad Menteri, pangkutan teksi, ada tak ada? Tunggulah kot, setengah jam. Kadang ada, kadang tak ada, nasib. Nah, ini kita bicara mengenai sistem. Sistemkah ini? Ini bukan sistem. Ini situational. Ada, tak ada pun tak apa. Situational. Not yet a system. Ya Ahmad Menteri, dah sampai ke KL Central. Kita ingat kok ada lah pengangkutan bas ke apa terus ke sini. Mana ada, sistemnya terputus. Sekarang ni Ahmad Menteri, Parlimen ialah tempat yang tadi dikatakan nak mendidik. Dia datang ke sini, kalau rakyat datang, dia dengar kita bahas. Kalau begini nak mendidik, akses kepada Parlimen pun tak ada, tak boleh lah. Ya Ahmad Menteri, kedua, dah habis Parlimen, kita nak rehat, kita nak pergi makan, pergilah Bukit Bintang. Ahmad Menteri, di Bukit Bintang, saya kata di pavilion tu, dan tempat-tempat lain, saya bagi contoh, saya spesifik, ini pengalaman peribadi, hari-hari macam tu. Nak ambil teksi daripada pavilion tu, kena jalan terus sampai ke bawah, semua teksi tak ada. Ada teksi, tapi tak nak ambil. Belum tanya lagi lah, RM30. Mana RM30 nak balik Pantai Dalam? Ada undang-undang? Ada. Ada teksi? Ada. Ada bas? Ada. Tapi pelaksanaan. Dalam kelemahan pelaksanaan ni pun nak lepas undang-undang yang nak menekan orang lagi. Ya Menteri, saya khawatir, mungkin tadi rakan saya daripada Kinabatangan secara umum mengatakan mak rempit, mak rempit. Saya kena kesian kat mak rempit ni, Ya Muhammad. Kalau ke Pantai Dalam, ke flat-flat tu memang ada lah. Tapi takkan kita nak andaikan mak rempit ni masalah semua. Kalau ada masalah, lepas tu nak fine lagi pula. Padahal masalah dia masalah lain. Masalah mak rempit ni masalah lain. Masalah mak rempit ni bukan dengan atas pengangkutan. Ada masalah lain. Masalah pendidikan, masalah
pendidikan, masalah kemiskinan, masalah ekonomi. Tarik saya di segitu, yang saya setuju dengan Kinabatangan, sekiranya mereka ini ada elemen-elemen jenayah. Itu kita benteras betul-betul. Ya, Pak Menteri, saya ingin mencadangkan, kalau boleh dipertimbangkan di peringkat ini. Pertama, pertahankan skim perundangan sekarang. Kalau betul nak buat automated, dia panggil apa? Automated enforcement system. Kalau betul nak buat. Tapi ceilingnya jangan ceilingnya RM300. Ha? Yang dibuat, saya ingat lagi, ketika itu masih lagi belajar, mahkamah di Singapura, dia ada mahkamah khusus sampai malam untuk tujuan-tujuan trafik ni, sebab orang tu nak memudahkan untuk membuat kutipan. Tetapi tidak sampai satu tahap mengubah jurispruden perundangan dia, sehingga kan sampai ke satu tahap, satu tahap dia ialah tidak ada keisanan untuk warga tersebut untuk mengatakan bahawa dalam keadaan tertentu dari segi perundangan jenayahnya, saya tidak ada actus reus, saya tidak ada criminal intention. Betul saya buat salah, hanya ada ialah perbuatan jenayah, actus reus, tapi criminal intention saya tak ada. Sebab ketika itu saya ada dalam situasi yang bukan berniat untuk melakukan jenayah. Tetapi kalau perkara-perkara sebegini yang dicadangkan Menteri, ada gambar, ada beban pembuktian telah berubah, saya rasa Mak Menteri, kita akan lebih banyak mewujudkan secara tidak langsung putatan, walaupun bayar fine, saya kata kita create criminal offender. Bunyi macam tak bersalah sebab kesalahan kemalangan, tetapi ini kesalahan apa? Kesalahan negara, an offence to the state. It's a crime. Ini adalah kesalahan jenayah. Bayar 300 tak bersalah ke? Salah lah. Walaupun kecil, kita yang nak memperkasakan rakyat, jangan jadi penjenayah. Baik, Pulau. Ya, sikit.